Hibah KWSP, hibah KWSP. So adakah kita boleh menghibahkan duit dalam KWSP? Tadi pun ada banyak soalan tentang contohnya hibah tanah Rizal Melayu kepada isteri yang bukan Melayu, dan jodoh dia dengan Indonesia kan, contohnya kan. So dia sayanglah kat isteri dia, tapi isteri dia bukannya warga negara. Bukan warga negara satu hal, dia boleh jadi warga negara, boleh ada dekat-dekat nak mengundi lagi, dapat kad pengenalan, tapi dia still bukan warga negara Melayu. Dia bukan bangsa Melayu. Jadi still Rizal Melayu tak boleh kepada bukan Melayu walaupun dia isteri. Pusaka pun dia hanya akan menjadi beneficiary saja. Nama dia tidak akan tertera dekat geran tanah. So hibah ni adalah satu perkara yang tidak boleh mengecewakan statut. Ini ayat sajalah. Hibah tidak boleh mengecewakan statut. Saya cuba menggunakan bahasa secantik mungkin. Hibah tidak boleh bercanggah dengan statut. Hibah tidak boleh mengecewakan statut lah. Jika hibah itu bercanggah ataupun mengecewakan statut, maka boleh dihujahkan bahawasanya hibah tadi adalah tidak cukup syarat qobat dan tasarruf. So bila dia bagi harta hibah kepada bukan Melayu, bagi tanah Rizal Melayu tadi, maka still nama tak boleh tertera penerima hibah tadi, dan bila nama dia tidak tertera, maka pindah milik tidak berlaku dan tidak ada tasarruf, dan dia tak ada qabat pun contohnya. So dia tidak boleh juga nak menggadaikan tanah tersebut sebab nama dia pun tak tertera, pindah milik tu ditolak sebab dia bukan Melayu. So kita boleh hujahkan bahawasanya hibah Rizal Melayu daripada Melayu kepada bukan Melayu adalah tidak sah. Dan ini ada satu kes di Mahkamah Syariah tentang hibah Rizal Melayu ni. Saya bagi hibah Rizal Melayu sebelum bagi hibah KWSP, sebab faham itu faham lah yang KWSP. Memang diputuskan di Mahkamah Syariah bahawasanya hibah tanah Rizal Melayu daripada Melayu kepada bukan Melayu adalah tidak sah. Ada kes, tapi saya tak ingatlah kes tu. Memang ada kes, hakim sudah putuskan sebagai tidak sah. Sebab dia memang bercanggah dengan undang-undang enakmen Rizal Melayu. Perlu kita ingat bahawasanya dokumentasi hibah bukanlah satu pelarian undang-undang. Undang-undang kata tak boleh, kita buat hibah lah supaya jadi boleh. Tanah Felda kata tak boleh, tak apalah kita buat hibah lah, kita pindah milik. Nak lari daripada undang-undang tu, maka kita buat dokumentasi hibah. Maka hibah bukanlah satu pelarian ataupun satu jalan belakang untuk melarikan daripada undang-undang. Tak boleh, hibah kena follow undang-undang. Kalau undang-undang tanah kata tak boleh, maka tak bolehlah hibah. Sekiranya berlaku percanggahan, ini banyak berlaku dulu, tanah-tanah Felda dihibahkan kepada bukan waris, dihibahkan kepada orang luar, tiba-tiba dia dapat dekat orang luar, walaupun dah dapat perintah pengesahan hibah dan dibuat contempt of court kepada Felda, sebab Felda tak nak daftar juga, Felda tidak bagi izin pendaftaran, maka pejabat tanah pun tak daftar, maka tak pasal-pasal pegawai Felda dengan pendaftar tanah dapat contempt of court daripada Mahkamah Syariah kerana perintah pengesahan hibah sudah pun ada tapi tanah Felda, tapi terpaksalah pula pegawai Felda pergi buat kita panggil judicial review, semakan kehakiman untuk membatalkan perintah tersebut dan membatalkan contempt of court tadilah. Tak pasal-pasal Tuan Haji Yassin pun dah penat dah nak pencing, dah termengah-mengah dia pergi, daripada dia kena contempt of court, dia lah yang terpaksa bersusah payah. Bayangkanlah kalau dia nak pergi seluruh Malaysia, berapa banyak Felda yang ada, berapa banyak yang dia perlu batalkan perintah pengesahan hibah. Benda tu ada, walaupun Mahkamah Syariah dah bagi perintah, tapi perintah tu boleh dibatalkan apabila hakim memahami sebenarnya benda tu bercanggah dengan undang-undang tanah. So kita panggil benda tu frustrated order. Order dah ada tapi frustrated, tidak boleh didaftarkan. So hibah memang tidak boleh mengecewakan statut. Disebabkan hibah itu tidak boleh mengecewakan statut, maka hibah KWSP adalah juga tidak boleh, sebab dalam statut akta KWSP, duit KWSP itu duit yang Tuan Wardi, ini adalah saya. Maknanya duit KWSP itu kita tidak boleh hibah. Mengikut undang-undang KWSP, duit KWSP penamaan itu hanyalah bersifat sebagai wasi, sebagai pemegang amanah, dan apabila
pencarum pemilik akaun KWSP itu meninggal, jika dia ada penama, penama hendaklah membahagikan duit KWSP itu mengikut faraid. Itu aja undang-undang KWSP. Dia tak ada lebih pada itu. Dia tak ada hibah, dia tak ada hibah rukbah macam di Singapura. Dan KWSP ni, dia ni pun jadi masalah. Agak saya pun handle juga satu masalah. Apabila penama KWSP ni adalah bekas isteri. Bekas isteri. So bila dia namakan isteri, masa dia kahwin, betul lah namakan isteri. Tetapi dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Lepas tu dia bercerai tapi dia tidak buat update dekat EPF menyebabkan isteri dia masih lagi penama, sedangkan pusaka dia jatuh pada adik-beradik dia. So adik-beradik ni memang tak bagi pun isteri ni pergi ambil walaupun sebagai penama, sebab dia takut kalau isteri ni pergi ambil duit tak habis kat isteri lah, sedangkan isteri langsung tak dapat. Satu sen pun langsung tak dapat. Sebab dia nak claim atas pencarian tak boleh EPF ni. EPF ni memang undang-undang EPF ni memang macam tu je. Dia kira pusaka aja. Dia belum lagi, mana kalau nak dibahaskan perlu dibuat pembaharuan lah, tapi sekarang ni statusnya macam tu saja. Jadi si isteri tak boleh nak ambil sebab adik-beradik yang lain duduk takut, bimbang si isteri ni akan larikan duit tersebut. Tapi dia pun tak dapat juga pusaka sebab dia pun tak boleh nak ambil, sebab kalau saya buat surat kuasa mentadbir pun dia tidak boleh overrule penamaan EPF tadi. Kecuali selepas 2018 atau 2017 EPF membuat undang-undang baru, tapi itu hanya terpakai bagi penamaan selepas pada tarikh tersebut. Dia bukan retrospective effect, dia adalah efek dia pada masa akan datang. Maknanya kalaulah penama tu setahun lepas kematian tak tuntut, maka penamaan itu batal. Maka macam dia waive right dia untuk pergi, jadi maka kita boleh guna surat kuasa mentadbir lah untuk mengeluarkan duit. Tapi bagi penamaan sebelum 2018 kalau tak salah saya, maka penamaan itu kekal. So EPF perlu ni lah. So hibah EPF ni walaupun buat hibah sekalipun, kalau lah ada order pun saya tak jumpa lagi lah order Mahkamah Syariah tentang hibah EPF, maka ia adalah bagi saya tidak terpakai lah. Tidak terpakai kerana ia bercanggah dengan akta EPF itu sendiri.